Bismillah, bismillah. Muaz pun datang. Nak cek apa benda salah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah pada malam ni menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan syarah Al-Jurmiyah yang dibuat oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, iaitu Fathus Saniyah, nama kitab dia. Dan pada minggu yang lepas, alhamdulillah, kita dah bincangkan sekarang berkenaan dengan tanda-tanda i'rab. Dan kita kata tanda i'rab tu, bahagian i'rab tu ada 4, iaitu rafa', nasab, khafad dan jazam. Okay? Dan tanda untuk rafa' tu ada 4. Dhammah, itu kita yang asal. Kemudian yang gantian dia ada alif, waw dan nun. Alif, waw dan nun. Yang kita akan bincangkan tempat-tempat dia. So, jadi dhammah tu kita bincangkan, kita kata dia jadi tanda untuk 4 benda. Okey, so itu yang kita sebutkan. Itu pertama sekali isim mufrad, kemudian jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' yang tak bercantum dengan akhirnya sesuatu. So hari itu kita masuk kepada dhammah punya tempat tadi kepada isim mufrad. So kita tengah baca isim mufrad. Cuma saya hari ni tak suruh semua orang baca. Kan, pasal sebenarnya ketika hari kita baca dan kita terjemahkan bahagian kita belajar, semua orang dengar sebutan kita, baris amma ke, imma ke, umma ke, semua dah baca dah sebut. Siapa tanda dia nampak baris, siapa tak tanda dia akan tengoklah apa jadi lagi. Okey, jadi kita akan mulakan insya-Allah baca seorang-seorang. Saya nak baca je, saya tak nak maksud pun, saya nak baca je, saya nak suruh baca. Okey, Tuan Haji fadhal baca sampai al-khamsah. Sampai situ. Daripada amma. Al-ismu al-mufradu. Okey. Wal muradu bihi. Hahuna. Okey. Ma laisa musanna. Wala majmu'an. Wala mulhakan bima. Wala minal asma'il khamsati. Okey. Tuan Haji, berikutnya sampai Zainab. Sawaun akana muradu bihi muzakkaran mislu Muhammadun wa Aliyun wa Hamzatu. Amkana al muradu bihi muannasan mislu Fatimatu wa Aisyatu wa Zainabu. Okey. Sawaun sampai ya. Sawaun sampai mana tadi? Okey. Sawaun sampai Nu'ma.
Akanat. Dhammah apa? Dhammatu ke dhammata ke dhammati? Ha. Kuat sikit. Orang tua kuat dia kau. Sorry tu Haji, dah okey tua. Okey. Okey. Nahwu. Okey. Abu Muaz. Start daripada fa'inna sampai marfu'at. 2 baris je. Fa'inna sampai marfu'at. Yang tu. Sampai nu'ma marfu'at. Sampai situ je. Okey. Okey. Betul. Okey. Wa alamatu raf'ihima, betul. Okey. Siapa bunyi tu? Okey. Wa misluhu. Yeah. Bang. Bang. Wa alamatu raf'ihin nadhammatun muqaddaratun 'alal alifi min zuhuriha at-ta'adzuru. Okey. Okey, cukup. Sekejap. Bang. Wal qadiyu. Okey, wal qadi. Okey. Okey. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Okey. Muqaddaratun ala al-ya'i. Mana'a min zuhuriha as-siqalu. Okey, stop tu. Kak. Wa akhi. Qabla ya il ma mimu bawah harakat munasabati. Alhamdulillah. Yang tak kena tanya lagi tak apa, nanti kita buat pula nanti kemudian. Apa lepas hari ni, alhamdulillah. Okey. Tapi nampak dia sebenarnya macam ni, yang saya cuba nak bagi ni, awak kena baca juga. Tak betul pun tak apa, baca je. Sebab kita nak biasakan mata kita dengan lidah kita macam tadi kalimah zuhur. Bila zat, ha, waw, ra, kita patut macam zuhur, ghafur. Kita patut bunyi macam tu. Dia tak ada silap kat situ patutnya. Cuma macam ta'adzur tadi tu, kita kena ingat hari tu kita sebut lah. Mana yang tak kita ingat, itu kita kena ingatkan balik. Okey, baik. Okey, sambung hari ni. Nanti kita yang untuk apa yang berenggan satu lagi nanti, nanti siapa yang tak kena tanya nanti kita tanya balik. Baik. Okey, seterusnya ikut. Okey, so isim mufrad dah jelas Okey. Wa amma jam'ut taksiri fal muradu bihi ma dalla ala aktsara
minasnaini, awisnataini, ma'a taghayyurin, double double taghayyurin fi sighati mufradihi, fi sighati mufradihi. Okey, dia kata wa amma jam'ut taksir, adapun jamak taksir. Okay, fal muradu bihi, maka yang dikehendaki dengannya ma dalla ala aktsara min isnataini, apa yang dalla menunjukkan ala aktsara, kepada yang lebih min isnaini, daripada dua jantan, min isnaini awisnataini, ataupun dua yang perempuan, maskulin feminin. Okey, apa menunjukkan kepada lebih daripada dua maskulin atau dua feminin, dua lelaki atau dua perempuan. Ma'a berserta, ditunjukkan kepada lebih daripada dua, tak kira lagi perempuan. Ma'a berserta taghayyurin, perubahan fi sighati mufradihi, pada bentuk mufradnya, okey. Tengok depan kot kejap. Kita nak buat penjelasan berkenaan dengan perkara ni. Kena buka nota. Sekejap. Saya nak kena ni sikit. 9. Mana Darul Taklim. Modul 2. Single dua plural. Okey, bila kita sebut dalam bahasa Arab, kan, saya sebut kan, orang Arab bezakan satu, dua, ramai lelaki, satu, dua, ramai perempuan. Okey, so, dari sudut itu memang kita kena tahu perubahan sedikit. Nanti dia akan jelaskan dalam nota kita tentang perubahan kepada banyak. Kepada dua kita tak pelik. Ada tu kita tunjukkan dah, Muhammadun jadi Muhammadani atau Muhammadaini, Fatimatu Fatimataini, Madrasatun Madrasatani atau Madrasataini. So tambah alif nun, dia tunjukkan dua, atau ya nun tunjukkan dua. Okey, mana kalimah asal dia sama. Okey, di dalam bahasa kita single dua plural. Okey, tajuk tentang single dua plural ni, dia terlaksana pada kata nama dan juga kata kerja. Sama, pada kata nama, kata kerja ada tajuk tentang satu, dua, ramai. Okay? Single dua plural. Dan dia adalah cara untuk membezakan mengenai apa yang kita bercakap mengenainya, ataupun kepada siapa kita bercakap. Apa kita cakap ataupun siapa kita bercakap dengannya. So bezakan. Kalau kita kata cakap tentang sesuatu, adakah dia satu atau dua atau banyak? Adakah lelaki atau perempuan? Okay? Kalau kata benda tu dengan siapa kita bercakap pun macam tu juga. Seorang ke, dua orang ke, ramai, lelaki ke, perempuan. Okay. Tajuk ni dia kata separuh daripada jawapan bagi siapa-siapa yang sering bertanya-tanya mengapakah bahasa Arab mempunyai banyak bentuk bagi orang-orang yang ghaib dan orang-orang yang mukhatab. Kalau orang ketiga, kenapa banyak? Sebab satu, dua ramai lelaki, satu, dua ramai perempuan. Orang depan kita pun jadi banyak. Sebab apa? Satu, dua ramai lelaki, satu, dua ramai perempuan. Okey. Okey, dia cila. Dia kata grouping noun ni dalam tajuk ni, dia kata single noun, macam inilah kata nama yang berbentuk single ataupun tunggal. Okey, tunjukkan tu macam muslimun, muslimatun, lelaki atau perempuan. Okey, masculine, feminin, macam tu. Okey, bentuk asal dia. Okey, kemudian dual. Dual ni apa saja yang menunjuk pada dua, lelaki atau perempuan, dan ditambah padanya alif nun ataupun ya nun pada akhirnya, pada akhir bentuk singular dia. Muslimun tambah alif nun, muslimani, atau tambah ya nun, muslimaini. Itulah benda yang dikatakan sebagai tanda yang kita kena lihat.
Kalau perempuan dia juga muslimatun jadi muslimatani atau muslimataini. So yang ujung sana tunjuk pada satu, yang tengah tu untuk pada ramai, dua lelaki, dua perempuan. Cuma masalah alif atau ya tu berdasar kepada dia marfu' ke, dia mansub ke, dia khafat, dia makhfud. Itu yang dia berubah. Kalau marfu' alif nun, kalau mansub atau makhfud ya nun. Sama. Contoh macam kalau saya kata Ja'a Muhammadani, datang dua Muhammad. Kalau single kan Ja'a Muhammadun. Betul? Bila dua Muhammad datang, Ja'a Muhammadani. Atau Ja'a Muslimani. Muslimani. Tapi bila saya kata Ra'aitu Musliman, pada atas kan, saya nampak seorang Muslim, mansublah pada atas. Bila dua, Ra'aitu Muslimaini. Itu je beza dia. Muslimani, muslimaini adalah perkataan yang sama, cuma posisi dia sebagai apa. Kalau dalam rafa' ini rupa dia, kalau dalam nasab dan jar ini rupa dia. Dua je. Tak ada yang apa, khafat dan nasab kongsi. Ya nun. Rafa' alif nun. Ini dual. Atau juga kitabun, kitabani, kitabaini. Kitabun satu buku, dua buku, kitabani atau kitabaini. Tengok kedudukan lah. Kalau kita kata hadha kitabani, hadani kitabani. Kalau saya kata ishtaraitu, saya beli kitabaini. Saya beli dua buah buku. Nampak Tahu lambat sikit, tak apa, ini belum sampai. Tapi memang kena belajar lah, sebab anda semua memang belajar grammar untuk baca kitab. Tajuk yang kita belajar untuk baca kitab kan. So bersiap sedia. Kitab nanti kita bagi baca. Tak faham tajuk lain. Cuma sebut tu kena lancar. Sebab sebenarnya kita kat Malaysia ni, kawan-kawan kita belajar kat pondok-pondok di Malaysia, bab berkenaan dengan nahu ni sangat terror. Orang Arab pun tak sepandai orang Malaysia sebenarnya. Kalau kita pergi ke tanah Arab, mana-mana Mesir ke, Yaman ke mana, orang Malaysia dia akan jadi paling tinggi markah dalam grammar. Kata bahasa Arab, orang Arab tak lawan. Walaupun orang Malaysia tadi, pelajar Malaysia tadi tak faham pun dia baca, tapi dia takkan salah baris. Sebab benda ni macam saya sebut kan, dia bunyi macam yaktubu, yaktubani, dia bunyi tu sama. So dia takkan silap baca, tapi dia belum tentu faham. Tu kan pejam mata tu, kalau tengok geng-geng tu kan, tulisan syarah tu pejam mata, apa benda kan, dia teka lah pula. Kalau pandai belajar tak apa, tak belajar dia teka lah. Tu jadi ajaran pelik tu. Tapi realiti dia memang orang Malaysia, Thailand, Indonesia, grammar orang Arab tak lawan. Sebab tu, tapi pembiasaan permulaan baca kitab. Secara pribadi saya sendiri ketika mula masuk belajar dulu dekat Perak, Madrasah Ulum Asyariyah Batul Puluh Bagan Datuk, saya memang bukan ada asas bahasa Arab. Saya masuk kelas tu, terus dia ustaz tu kelas pelarihan, dia suruh baca. Dia bagi kita macam baca lah, aku tak faham, baca je dia kata, baca. Lepas tu ustaz buka kitab Tafsir Sunawi, kitab tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain ni pendek je. Mana ayat Quran, lepas tu ada pendek. Ayat Quran, lepas tu pendek, tafsiran pendek. Benda tu kelam kabut lah kita. Tak ada baris. Yang Quran tak ada baris lah. Yang bukan Quran tak ada baris. Macam kita biasa baca kitab Arab lah, dia tak ada baris lah. So dia suruh baca je. Lepas tu saya kata baca, jangan ni dulu, baca dulu. Betulkan, kita betulkan kemudian. Tapi biasakan mata kita dengan kalimah-kalimah, perkataan-perkataan bahasa Arab. Sebab tu saya kata suruh baca. So siapa yang nanti akan kena baca nanti minggu akan datang, perenggan berikut ni, baca siap-siap. Kita bagi tahu dah baris kan. Tapi kalau boleh baca balik rumah, lancar lagi lebih baik. Okey, contoh lain, qalamun, qalamani, qalamaini. Qalamun, qalamani, qalamaini. Qalamun satu pen, qalamani dua pen, atau qalamaini dua pen juga. Cuma beza dia apa? Marfu' ke
atau mansub atau makhfud. Dia rafa' ke nasab ke khafat. Itu je. Rafa' satu tanda, itu alif. Nasab dan khafat kongsi, ya nun. Itu je beza dia. Tapi maksud tetap dua. Dia takkan tukar maksud, tetap dua. Cuma tanda tu dekat mana. Okey, plural pula. Plural dalam bahasa Arab ni atau jamak, dia apa yang menunjukkan kepada tiga, maskulin atau lebih, atau feminin atau lebih. Tiga ke atas. Tiga dan ke atas. Okay? Dalam bahasa Arab ada tiga bentuk dipanggil plural. Yang kita akan belajar bentuk ketiga. Tapi dan bentuk kedua lah dalam tajuk ni dua. Disebut jamak taksir, jamak muannas salim kan. So kita tengok. Okey, bila sebut jamak muzakkar salim, dia tiga jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, kemudian jamak taksir. Yang akan kita gunakan dhammah ni pada dua ni. Jamak muannas salim, jamak taksir. Pakai tanda dhammah sebagai tanda rafa'. Okey, sekarang ni nak faham apa itu jamak muannas salim, muzakkar salim. Kena terangkan juga. Kalau tak terangkan nanti balik nanti korang mula start pening kepala. Okey, bila sebut dalam jamak atau kata ganda ni, dalam bahasa Melayu kita punya kata ganda mudah aja. Ganda dua. Contoh rumah, kereta, kereta. Kedai, kedai. Okey. Kalau bahasa Inggeris, normally dia akan tambah S. Kecuali ada kalimah-kalimah tertentu yang dia ada bentuk yang berbeza dengan singular plural dia. Contoh macam angsa. Goose jadi geese. Dia tak sama. Kalau tidak yang lain dari tu memang tambah S lah. House jadi houses, kan? Book jadi books. Pen jadi pens. Dia akan tambah S je. Wife dia tukar huruf. Okey. Bila ada tukar huruf tu, itulah equivalent apa dia panggil jamak taksir. Apa tambah S tu, dia punya form singular dia serupa, tapi tambah S. Itu macam jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Salim tu maksud dia selamat daripada perubahan, tak pecah. Jamak taksir tu jamak yang pecah, form singular dia pecah, tidak lagi rupa serupa. Kalau tak baca, tak belajar, kita tak tahu. Kita ingat perkataan baru. Kalau kita tak belajar, kita akan ingat perkataan baru. Tapi sebenarnya perkataan yang sama, cuma form dia punya itu dah pecah. Kalau tidak yang salim, rupa asal dia tu ada. Okey, contoh kat sini kata apa? Every masculine noun that is showing more than two and attached with waw nun or ya nun at the end of its singular form, then is actually unbroken masculine plural atau jamak muzakkar salim. Salim tu selamat dari pecah, tidak bertukar baris, tidak bertukar huruf. Tengok contoh kat sini. Muslimun, mim, sim, lam, mim. Itu huruf asal dia. Bila dia jadi jamak, dia cuma tambah waw nun atau ya nun. Tadi kita jumpa dalam Quran al-muslimun, kadang-kadang kita dengar al-muslimin. So, bila kalimah muslimin dengan muslimun, dia sama. Dia bukan benda lain. Cuma satu ketika rafa', satu lagi ketika nasab atau khafat. Yang bawah tu muslimin tu nasab atau khafat. Yang muslimun tu ketika dia rafa'. Dia macam Muhammadun atau muslimun ketika tu, kalau ketika jadi tu musliman atau muslimin. Okey, yang musliman muslimin tu gantian dia adalah ya nun tu. Faham? Nanti saya share lah note-notean, saya share insya-Allah. Juga ada copyright pun benda ni. Tak tahu kalau Islam Taklim kata tak boleh, tapi dia tak cakap apa, dia diam. Okey, ikut saya share. Bismillah. Mana? Saya buat. Nota saya buat. Kalau tak buat tak ada copyright Tapi waktu tu time tu kerja dengan ni. Oh, dah pernah cetak. Tapi tak juga cetak macam tu je. Kita bagi tu tak ada cetak proper, cetakan tak ada. Dengan profitnya dah.
Non-profit. Jadi saya ingat kat Yaman lah, satu benda kalau pergi India atau Yaman, tahu dekat sana ada setengah-tengah penulis tu, tahu hak cipta terpelihara tu kan, dia tak ada. Dia tulis hak cipta kan, hukuk tabai untuk semua orang Islam. Arab banyak juga Ustaz. Betul. Antara guru saya Syekh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullah, dia punya buku semua macam tu. Hak cetakan untuk umat Islam. Siapa nak cetak. Dia tak pernah fikir berkenaan dengan keuntungan daripada segi cetakan tersebut. Ada yang separuh orang buat cetakan hak pada penulis. So kan kita minta dengan dia akan bagi. Penulis tu sendiri bagi. Kita minta dengan dia, boleh tak? Dia bagi, dia ambil. Tak ada masalah. Tapi realiti dia macam itulah. Banyak dekat sana buat macam tu. India macam tu juga. Terutama yang tulisan tangan, kitab. Tulisan tangan, tulis kat awal tu, hak cetakan terpulang pada umat Islam. Hadiah untuk umat Islam. Dia tak fikirkan tentang benda tersebut, hak dia. Ini kata, hak saya, jangan curi. Awak mati pun. Sebenarnya masalah penerimaan manusia pada tulisan kita ni, bukan kerja kita. Kerja Allah Ta'ala. Macam Matan Jurmiyah ni sebenarnya, kalau ikut pengarang buku kita ni, banyak orang karang sebenarnya tentang tajuk grammar bahasa Arab. Basic grammar bahasa Arab, banyak orang karang. Tapi dia punya juga yang dijadikan asas untuk dipelajari oleh semua orang. Pergi dekat negara mana pun, mesti buka Matan Jurmiyah dulu. Macam juga orang kumpul hadis 40. Ramai orang kumpul hadis 40. Tapi yang Imam Nawawi punyalah yang orang sibuk nak hafal, belajar dan sebagainya. Ini benda ni dipanggil sebagai penerimaan qabul. Kalau tak nak tentukan seorang tu dapat penerimaan sedemikian, maka dia akan dapatlah. Bukan sebab dibuat-buat, tapi benda tu Allah Ta'ala jadikan dia menjadi pahala bagi orang tersebut. Ala kuliah yang saya share. Faham? So muslimun. Jadi nampak mim sim lam mim is still there. Tambah belakang dia waw nun atau ya nun. So dipanggil jamak macam ni, jamak muzakkar dulu. Salim tu kemudian jamak muzakkar salim, sebab dia jantan je. Perempuan tak pakai jamak macam ni. Macam Fatimatuna tak ada, Halimatun kan, Halimatuna tak ada. Orang Arab tak sebut yang tu. Sa'diatun ke tak ada. Okay, will not be say like that. Hello nanti call balik dalam kelas. Okay, nanti call balik. Okay. Oh kan, ni bos punya ni PA. Dia tak jawab kan masalah juga. Okay, baik. Dia pak mentua, kena angkat. So faham Jadi dia punya bentuk original tak hilang. Macam kat sini kan. Okay. Kalau hilang bentuk original dia, itu jamak taksir. Macam dalam bahasa Inggeris ni kan. Lain kita tambah S je. Tables. Chairs. Kan? Doors. Okay. Tapi datang macam goose jadi geese. Apa lagi saya tak ingat lah. Jarang guna English ni. Apa lagi yang English macam tu? Goose. Man jadi men M-E-N kan. M-A-N jadi M-E-N untuk plural dia. Tak tambah M-A-N-S, mens, tak ada. Itu contoh lain, tak ada. Habis lah. Jarang pakai. Contoh popular Ustaz, wife. Tu wife. Kau suka bini kenapa? Kena serang orang baru tahu. Wife jadi wives. V-E-S, knife. Kan, okay. Dia ada tukar huruf. So anything, tukar huruf, tukar baris dan sebagainya, tambah perkataan, dipanggil jamak taksir. Nanti kita akan belajar apa bentuk dia. Okay. Kalau perempuan pula, walaupun tak masuk lagi, unbroken feminine plural. Plural kedua adalah jamak muannas salim atau unbroken, yang tak pecah, plural feminine. Mana maksud dia, kalimah asal dia masih ada. Okay, so dia kata every feminine noun that is showing to more than two and it is attached with alif and ta at the end of its singular form
then is called as jamak muannas salim. Kan muslimatun tukar dengan muslimatun. Okey, mukminatun mukminatun. Dia alif ta. Kalau tak ta marbutah. Ta marbutah tu maksudnya ta simpul. Marbut rabata ikat. Simpul. Maftuhah buka. Ada orang kata ta bulat, ta sampan. Tak sampan. Nampak tu buka macam sampan tu. Dia ta buka ke ta sampan dia tu. Bukan. Dia kalau bahasa Arab dia ta marbutah dengan ta maftuhah. So jadi tak ketika singular maftuhah maftuhah lah. Marbutah lah. Tapi bila dia jamak, maka jadi dia maftuhah dengan alif. So even macam nama-nama kan. Kebanyakan nama-nama tu akan jadi macam tu. Kecuali memang ada orang Arab gunakan bentuk jamak yang lain. Kan? Macam contoh macam kalau originally macam tu. Muslimatun, muslimatun. Sa'imatun, sa'imat. Sa'imat. Dia macam dalam Quran Karim. Dalam surah At-Tahrim kot. Yang beliau tegur Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin apa mereka buat pada Nabi SAW. Ini bukan ni dalam masalah kekeluargaan, benda tidak mengaibkan sedikit pun. Bahawa tegur mereka. So mereka menyebabkan Nabi SAW mengharamkan kat diri baginda madu. Sebab diorang tak suka Nabi SAW pergi pada rumah seorang isteri saja. Maka dengan kecemburuan tadi, yang benda tu pada perempuan adalah biasa, kan? Valid. Itu usah pening kepala. Siapa yang kahwin banyak, yang tak kahwin banyak pun pening kepala, yang tak kahwin banyak pening kepala juga. Okey, baik. Dia memang benda tu ni benda yang normal. Yang kata kenapa lah ada cemburu, tak ada yang cemburu. Cakap mana benda macam tu. Isi Nabi macam tu. Cuma banyak orang tak faham. Kadang-kadang bab kekeluargaan tu kadang pelik jugalah. Ada orang kadang jumpa dia kata, kalau dia sebelum kahwin kan dia ingat lain. Lepas kahwin dia ingat lain. Dia kata macam apa hal jadi macam ni. Dia kata macam isteri saya kenal sekolah rendah lagi, dia kata. Tapi bila kahwin, sebelum kahwin okey je. Tiba-tiba lepas kahwin jadi macam ni. Dia ingat kena sihir. Lepas tu kan dia cakap perangai bini dia kan. Sebenarnya semua perempuan macam tu. Bini saya pun macam tu juga. Dia terkejat budak tu. Doktor perubatan. Tak nak lah. Cukup lah. Banyak sangat. Ini maksudnya Saudi biasa minum macam ni. Dia makan biasa kena makan benda manis. Ada tamar. Betul. Tapi dia minum estrogen. tak. Zaman biasa teh merah je. Syekh Ahmar. Dia punya orang Yaman, kalau timing dia minum, dia makan kan, lepas makan mesti ada satu flask air teh merah tu. Dia akan duduk minum sikit sampai habis. Tapi dengan nak lah. Dengan pudina. Itu trademark Yaman. Apa pudina yang Daun pudina? Nak. Dia panggil nak. yang ganja tu Bukan ganja. Kau pelik-pelik korang lepas kawan dengan Hadi Akmal. Okey. Jadi maksud dia kalau dia kata ikut kepada apa? Sudut populariti yang ini lebih kepada Saudi. Minum macam ni. Dia minum Saudi macam ni. Kalau belah Yaman saya actually teh merah letak daun nak, daun pudina. Safran tu. Okey. Botol dia bawa. Okey. Baik. Okey. Tak buka lah pula surah Tahrim lambat sangat. Sekejap. Okey. So, jadi okey, dalam ayat tersebut kan. Macam surah Tahrim, ya sementara tu. At-Tahrim ayat ke-5. Okey. Ataupun nanti surah Ahzab ada juga. Tapi kita tumpu sini dulu. Ini nak tunjukkan bentuk jamak tau. Berarti bila kita masuk jamak taksir nanti, so saya nak bagi faham, jamak taksir ni dia bukan jamak yang mudzakkar salim, bukan jamak muannas salim. Dia jamak taksir, jamak yang berbentuk dia singular dengan plural dia tak serupa dah. Tak ada keserupaan. So jadi kita kenal dulu mudzakkar salim, kenal muannas salim. So apa yang bukan diorang dua ni, itu jamak taksir. Jamak 3 je
3 types saja. Macam English tadi ada 2 lah. Satu tambah S, satu berubah rupa. Tapi dalam bahasa Arab, dia punya ada yang jantan perubahan dia macam mana, yang perempuan perubahan dia macam mana. Maka perubahan tadi boleh dikatakan universal. Kita buka surah mana pun akan serupa. Okey, baik. Ni. Jazakallah khairan. Tuan air. Bismillah. Buka. Okey. At-Tahrim ayat ke-5. Sekejap. Tahun ni berapa? 2004 eh? 2024. Bukan, laptop saya ni 9 tahun. 2015. Saya pakai 2015. Serius? Amin. Kau sungguh. Kau doa tabarakallah. Salah. Dia sebut sekali tu dia puji tu, kita tuang air straight. Hangus apa motherboard. Kena beli baru motherboard daripada China. Okey. Bila Allah Ta'ala sebut kan, kita tengok dalam ayat keempat. Bila Allah Ta'ala tegur. Memang tanya pada Umar siapa yang ditegur oleh ayat ini. Kan? Allah Ta'ala kata asa rabbuhu. Moga-moga Tuhannya. Siapanya? Muhammad. In tallaqa kunna. In jika. Tallaqa dia itu Muhammad menceraikan kunna. Dia kum dengan kum kamu semua lelaki. Kunna kamu semua perempuan. Perempuan semua. Kuma baru 2. Ka kuma kum. Ki kuma kunna. Tak apa, faham. Dia kurang guna tak apa. Lama nanti dah banyak baca, lupa siap. Ini saya buat ada seorang ustaz tu, dia ngajar dekat ni. Tapi memang tunggu dia bawa pemari, dia sebatnya student dia. Tak ada cerita kat saya. Sampai masuk kes dekat sekolah, dekat universiti. Bukan sekolah, universiti. Dia bawa pemari panjang tu, pepek dia pukul. Budak-budak tak hafal. Aku buat macam tu jenuh juga. Orang kata ekstrim. Kalau kemarin ni kan. Okey. In tallaqa kunna, jika dia menceraikan kunna kalian semua, ay yubdilahu, bahawa dia Allah Taala Tuhannya menggantikan badal menggantikannya azwajan, isteri-isteri, khairan min kunna, khairan lebih baik berbanding kunna kamu semua. Yang siapa mereka? Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, thayyibatin wa abkara. Yang isi-isi yang lebih baik dari kalian tu yang muslimat, wanita-wanita yang Islam, muslimah. Mukminat, yang beriman. Qanitat, yang patuh. Taibat, yang sering bertaubat. Abidat, yang sering mengabdikan diri. Saihat, saya masalah kalimah ni. Okey, ni tak usah pelik. Kalau kata tahu semua ni masalah juga. Dia kata saihat ni takkanlah dia siahah, bersiar-siar, takkan merayau-rayau pula. Okey, dia kata saihat ni kalau ikut terjemahan yang berpuasa. Sering berpuasa. Sayyibatin, yang janda-janda, wa abkara, dan juga yang anak-anak dara. Tengok, abkar dia plural dia jamak taksir. Singular dia bikrun. Plural dia abkar. Tulis tu Tuan Haji. Okay, abkar. Okay. Jadi maksud dia kalau kita faham itu, kat sini jamak muannas salim sampai dah ujung tu jamak taksir. Kalau lain daripada tu macam dalam surah Ahzab 35, tengok. Tak payah lari sikit ke sini. Kan dia tak terang ke, korang tak faham dia. Dia kalau berbayar ni marah orang. Kata dari syllabus, ustaz suka lari lompat-lompat. Dia kata apa? Ustaz tak ikut syllabus. Padahal dia malas nak baca buku. Okay.
Dia tak nak restore banyak memori. Okey. Ada. Saya ingat dulu waktu tak kat mana dalam kelas. Pada gaji free pun dia bising juga. Kalau saya letak bayaran, betul lah. Tambah kelas maksud dia, saya stretch. Daripada sepatutnya habis masa 3 bulan, saya stretch untuk jadi lagi lama supaya saya kutip duit. Ni free pun korang masalah. Boleh betul. Dia kisah benar ni, bukan kisah tipu. Kisah benar. Azab 35, jap. Dalam ayat tu lagi banyak. Jumpa dah doktor tadi. Doktor bising-bising. Marah apalah kau, awak ni gula lah, tinggi lah, bla 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 bla. Itu masalah juga. Okey, baik. 35 tengok. Okey, dalam 35 ni kita akan jumpa penggunaan jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim sekaligus. 35. Sekejap. 17. Okey. 31, 32. Okey. Allah sebut dalam ayat 35 surah Al-Ahzab. Okey, Allah nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ni kita buat macam ni kan. Korang je nampak kan. Orang dalam kamera tak nampak kan. Siapa tak datang kelas pada muka. Baik. Ni dua. Innal muslimin. Inna sesungguhnya. Tadi muslimun kan ni. Muslimin kan. Innal muslimina. Sesungguhnya orang-orang Islam. Lelaki. Wal muslimat. Dan orang-orang Islam. Perempuan. Wal mu'minin. Orang-orang beriman. Lelaki. Wal mu'minat. Orang-orang beriman. Perempuan. Wal qanitina, dan orang-orang beriman, orang-orang taat yang lelaki. Wal qanitat, orang-orang yang patuh, wanita. Was-sadiqina was-sadiqat, orang-orang yang benar di kalangan lelaki. Was-sadiqat, orang benar di kalangan perempuan. Was-sabirina was-sabirat, orang-orang yang benar di kalangan lelaki, orang bersabar di kalangan lelaki, dan orang-orang yang bersabar di kalangan perempuan. Wal khashi'ina wal khashi'at, orang-orang yang khusyuk di kalangan lelaki, orang khusyuk di kalangan perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang bersedekah, yang bersedekah di kalangan lelaki dan orang bersedekah di kalangan perempuan. Was-saimina was-saimat, dan orang yang berpuasa di kalangan lelaki dan orang berpuasa di kalangan perempuan. Wal hafizina furujahum wal hafizat, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka di kalangan lelaki dan orang-orang yang menjaga di kalangan perempuan. Wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat, dan orang-orang lelaki yang berzikir mengasihi Allah Ta'ala dengan banyak. Wadz-dzakir, dan orang-orang perempuan yang berzikir, yang ini mengasihi Allah Ta'ala dengan banyak. Apa jadi pada mereka? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, telah menyediakan Allah Ta'ala untuk mereka maghfiratan, keampunan, wa ajran 'azima, dan ganjaran yang besar. Kenapa jadi ajran, tak jadi ajrun? Sebab Allah siapkan untuk mereka. So benda kena siap, mesti baris atas. Allah menyiapkan untuk mereka. Apa orang siapkan? Dia maf'ulun bih, mesti baris atas nasab lah. Maghfiratan wa ajran 'azima, keampunan dan ganjaran yang besar. So this bentuk macam ni dipanggil jamak mudzakkar salim. So nak tahu dia punya singular, buang je alif ta, buang ya nun. Nampaklah dia punya singular dia. Nampak? Khasyi', khasyi'un, khasyi'in. Okey, khasyi'atin. Tapi ada kata kalau dia marfu' khasyi'atu atau tun. Kalau ada lam tu, kalau tak ada lam tun. So jadi ini bentuk atau sebutan dia. So jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, faham Okey. Yang kita nak tumpu sekarang pada tajuk kita hari ini sebenarnya adalah jamak taksir. Itu yang disebut, dipanggil sebagai
Broken plural. Broken plural. Dia kata every noun, setiap kata nama that showing to more than two with few changes to its singular form. Setiap kata nama yang menunjukkan kepada lebih daripada dua dengan beberapa perubahan kepada bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya, maka itulah broken plural atau jamak taksir. Diberi kasara maksud dia pecah. Mana jamak yang pecah. So, jadi dia tak rupa yang sama. Sebenarnya kalau ikut dalam Quran, kita sebenarnya ada dalam 27 kot. Ni apa yang saya ambil ni, sebenarnya apa yang dibuat oleh seorang pelajar master daripada Jamiah Ummul Qura. Saya ambil balik daripada dia, saya susun balik. Dia buat benda ni, bentuk macam ni, jamak macam ni dalam Quran banyak buat kat mana? Berapa kali dalam Quran? Macam tadi kan, saharah. Kan? As-saharah dalam Quran ada 8 kali. Tapi bentuk dia fa'alah. Serupalah. Hafazah. Dia 1 kali. Fa'alah. Okay. Bentuk ni, bentuk dia ada dalam Quran. Jamak taksir ni ada 37 ke? Sekejap. Saya tak ingat sebab saya buat tu. Benda ni ada dalam indeks Quran, mu'jam apa benda? Tak ada. Tak ada. Ini tak ada. Yang ni yang saya ambil daripada, saya extract daripada bahas tu, daripada kajian yang dibuat oleh seorang pelajar perempuan Ummul Qura, buat master. Tapi zaman dia buat tu tak ada laptop ni. Dia pakai mesin type. Dia beri tesis semua mesin type. Ini ada, saya ada lagi. Simpan. Ni ini tesis dia. Dahsyat. Mesin type. Wallahi mesin type. Orang Malaysia ke tak? Kan, orang Malaysia buat apa? Guli. Orang Malaysia power. Power apa? Saya ingat dulu Ustaz Yunus kot, dia cerita. Dia kata waktu mula tu dengar orang Malaysia ni Syekh ni hebat, oh ni hebat, pensyarah ni hebat, doktor ni hebat. Dia pergi Saudi, dia pergi dah hadir daurah dekat tanah Arab. Dia kata kat Malaysia tak ada apa-apa sebenarnya. Serius. Orang Malaysia, orang kat tanah Arab biasa mengajar, dia hafal. Saya buat macam ni kan. Orang kat sana tak pakai macam ni. Maksudnya kalau nak mengajar tu dia kena hafal buku tu. Mana dia hafal baru dia mengajar. Okey. Ni Jamiah Ummul Qura kan. Kuliah Lughatul Arabiyyah Qism Dirasat Ulia. Okey. Jumu' taksir fil Quran. Okey. Ni bahas atau kajian muqaddam yang dikemukakan linail darajat magister fil lughah untuk dapat darjat master dalam bahasa Arab. Amal ini kerja talibah, pelajar perempuan bernama Afaf Muhammad Salim Albar. Kalau Albar ni maksudnya keluarga ni, keluarga Syed dah. Macam Muhammad Albar. Keluarga Syed. Ya, Albar. Tapi ini yang sunnah lah, yang tu ahli bidah. Okey. Jadi dia buat benda ni kan. Dah sungguh pun, takkan nak kata bukan. Zaman dia buat ni dia pakai typewriter. Dia sebutlah dia punya mukadimah kan. Tengok saya tunjukkan. Ni tulisan dia. Ni typewriter ni. Faham tak? Ini tulisannya ni. Ni typewriter. Ni bukan komputer punya. Zaman sekarang kalau orang pandai buat kajian, tak usah percaya. Saya pun jangan percaya saya pandai. Lepas saya boleh search pakai app je. Zaman dulu ni dia type sebiji typewriter. Boleh upah orang kan? Jadi masa dia buat kajian zaman tak ada apps untuk search, apps untuk tahu ayat Quran banyak mana, kalimah ni kat mana. Jadi dia kena hafizah, dia hafal Quran dulu, kemudian buat kajian ni. Satu Quran dah ada jadi 47 bentuk jamak taksir. Kita dalam malam ni kita akan ambil 6 sahaja perubahan yang berlaku. Kalau ikut pada dia punya kumpulan himpunan ni, ada bentuk sampai 47 bentuk. Zaman dia buat macam ni. Bayangkan. Ini typewriting ni mana? Zaman dulu ni typewriter kan, ketek-ketek tu putus-putus tu. Tahu tak? Kalau dia upah orang pun dia kena ada tulisan yang asal. Yang pentingnya handwriting lah maksud dia. Pada asal dia handwriting. Kalau zaman komputer ni kan, tu saya katalah macam dia ni pandai apa mutalaah, banyak telaah, tak ada
Tak ada siapa banyak talaah sama sekarang. Simple je nak buat kerja. Yang kena apa, yang pakai apa? Pakai apa yang AI kan, ChatGPT. Letak je situ soalan, datang jawapan. Nampak tu? Ini tulisan zaman dia ni. Nampak tu? Ini typewriting ni, tu tak? Dia bukan komputer. Kalau tesis pakai tulis tangan lagi dahsyat. Tapi dia belajar perempuan untuk master, bukan PhD. Master je tau. Kalau kita ni dah macam apa, alim alamah Hidup lagi Ustaz? tak tahulah tulis hidup ke tak. Tapi saya jumpa dia punya, pasal waktu yang kita nak buat, dia punya apa, dia punya panggil apa, pengenalan tentang jamak taksir tu, saya cari yang ni yang paling bagus lah saya jumpa. Yang dia kumpulkan semua sekali Al-Quran sampai 47 bentuk. Fu'lul. Itu pun boleh jamak. Jamak. Lu' tu jamak. Kalau satu dia lu'lu'ah. Satu. Lu' jadi jamak. Dia gunakan istilah dari 47 jenis. Yang kita akan belajar malam ni hanya 6 perubahan sahaja. Okey, tengok balik. Okey, so faham So bila saya kata jamak ada 3 jenis. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Okey, yang gunakan dhammah, tanda dia sebagai rafa' adalah 2 sahaja. Iaitu jamak taksir, jamak muannas salim. Yang pakai dhammah sebagai tanda, dia dalam keadaan rafa'. Itu sebab kenapa kita kena kenalkan dulu. Okey, sekarang ikut wa anwa'ut taghayyuri al-mawjudati fi jumu'it taksiri sittatun. Okey, dan bentuk-bentuk perubahan yang ada dalam jamak taksir ada 6. Perubahan ada 6. Kan kita sebut kan macam tadi macam gus-gis kan. Okey, sekarang ni dekat sini ada 6. Apa perubahan dia? Okey, pertama, al-awwal taghayyurun bisyakli laisa ghairu. Okey, perubahan dengan baris sahaja. Laisa ghairu, tiada yang lain. Mana baris dia berubah tapi huruf tetap sama. The letters is there tapi apa? Baris berubah. Nahwu asadun usudun wa namirun wa numurun. Okey, contoh dia asadun dengan usud. Asadun seekor singa. Usudun singa-singa. Lepas tu Ibnu Athir, kitab dia bukan Asadul Ghabah, tapi bila dikarang tentang para sahabat, kitab dia nama Usudul Ghabah. Usud, singa-singa hutan. Dan kalau zaman kita sekarang ni, kau gila kan samakan sahabat dengan binatang. Tak, zaman dulu benda tu kebanggaan. Samakan dengan singa tu, kemuliaan. So disebut Usudul Ghabah. Usud, bukan Asad. Kadang ada orang tak kerti baca kitab, je dia keluar baris pelik-pelik. Dalam kitab Asadul Ghabah, kitab tu Usudul Ghabah. Kitab tu nama Usudul Ghabah, yang berkenaan dengan kenal para sahabat. Kan? Jadi tajuk tu memang ada dibincangkan. Jadi usud, bukan asad. Asadun singa, usudun singa-singa. Mudah kan? Kalau bahasa Inggeris lion jadi lions kan. Banyak. Wa namirun wa numurun. Namirun seekor harimau, numur harimau-harimau. Namirun harimau, tiger. Wallahu a'lam. Zaman Arab dulu sebenarnya kalau ikut tempat dia orang, harimau tak ada. Tapi mereka ada bermuamalah dengan orang-orang India. Orang India ada harimau, tak ada singa. Kita di Asia, kita ada harimau, tak ada singa. Singa dengan harimau tak duduk sekali. Faham kan? Sebab singa ni dekat Afrika, tanah Arab ada singa. Harimau belang terutamanya duduk dekat Asia. Kan Rusia ada kan, Siberia dan sebagainya. Malaysia, harimau Malaya. Ini 3 hari tak sebut kan, sensitif. Dia sebab lagu tu, ada lagu Mamat tu, harimau Malaya, dia sebut macam tu. Tak benda lah, macam grunge kononnya lah. Dia punca kalah tu. Dia muka singa kan, muka macam tu, harimau Malaya. Apa benda lagu dia nyanyi kan, patutlah kalah. Apalah.
KL aku lihat harimau ni belah kita. Kita tak ada singa. Kalau dekat zoo mungkin jumpa. Macam penguin dengan burung kutub. Penguin dengan burung kutub tak tinggal sekali. Mana kalau dia kata burung kutub kerja penguin tu pelik sebab penguin duduk dekat selatan. Kat utara pun bukan penguin yang emperor tu yang besar tu. Penguin kutub beruang kutub pula, kutub utara tak ada kutub selatan. Dia tak bercantum. Tapi dalam movie kan, cerita kartun kan dia letak sekali. Itu tak ada. Itu fakta, kena faham. Realiti benda ni kita kata memang ada binatang kat kita, tak ada kat orang. Kat Malaysia ada, kita ada beruang kutub. Beruang kutub lah apa nama? Harimau belang. Kita ada harimau Malaya. Dekat belah Cina. Kalau penguin tu kita bawa daripada kutub selatan tu ke bandar selain daripada tu, dia boleh hidup kan? Dia tengok keadaan juga. Masalah tak sama macam ikan. Kalau dia kata binatang-binatang macam ni, adaptasi dia boleh berlaku, terutama pada anak. Kalau dia beranak, dapat anak dia tadi boleh hidup kat tempat baru. Mak bapak mungkin mati. Macam kambing biri-biri, bila kita beli kan, bila dia buat feedlot, dia buat masuk daripada kambing dari Australia, first generation tu tak tahan lama, sebab tu orang akan tolak cepat-cepat. Bakal lambat, mungkin kambing tu akan mati sebab cuaca kita sebagainya, dia akan masalah. Tapi kalau dapat anak tu hidup dekat Malaysia kan, lahir dekat Malaysia, anak tu boleh hidup. Hibernasi ke evolusi? Bukan, dia penyesuaian dia panggil. Dia kata adaptasi. Geng-geng sesat dia kata evolusi. Kambing tu jadi kambing, bukan masih kambing, bukan jadi unta. Kata saya ingat sekali ada orang budak tu. Bapak dia, abang dia bawa rumah. Datang pukul 3 pagi kot. 2 pagi. Sebab adik dia ni dah agnostik. Agnostik ni maksud dia kata tak percaya. Tapi dia ragu-ragu tentang agama. Tapi budak ni, ketika tak tahulah, memang ada sakit jiwa kot. Lepas kena hujah tu nangis. Jantan. Yang perempuan tu kita faham lah. Yang jantan. Dia nangis. Lepas kita bagi hujah, dia nangis. Jijih mata. Dia ada sebut lah. Dia kata Ustaz tahu kan, kalau orang asli ni, dia kata, kalau masuk dalam hutan, kan dia jalan tak pakai kasut, tapak kaki je tebal. Bila dia kahwin, tiba-tiba anak dia kaki tebal juga. Dapat kaki tebal. Saya kata, fakta tu tak ada. Ini rekaan semata-mata. Kalau ada sekalipun, katakanlah jadilah macam awak cakap. Kaki yang efisien dalam hutan, kaki rusa. So kaki orang asli tu tak jadi kaki rusa. Masih kaki orang. Walau apa jadi sekalipun, dia tetap kaki orang. Adaptasi dia tadi akan jadi tebal untuk dia mampu bergerak. Anak dia dah kecil takkan slipper. Memanglah kau ukur balik tebal. Ayah. Kalau kita pindahkan anak dia tinggal kat tempat pakai kasut je, tak boleh lah. Macam orang Arab. Batu kerikil tu main bola, selamba je lari. Kita pijak kan. Aduh kan. Dia main lari dekat tempat batu kerikil tu. Bila cakap Mina tu kan, kawasan yang tempat Muzalifah, yang orang kutip batu kan, macam tu kawasan main lari je, main bola depan masjid. Mana ada padang dia pun macam tu. Tapi tapak kaki dia adaptasi dipanggil, bukan jadi macam telah pun berjaya evolusi. Apa pelik tu, yang tengkuk panjang, yang orang letak ring tengkuk panjang, telinga jatuh tu, semua tu sebenarnya adaptasi, bukannya evolusi. Ini dia pergi kata evolusi. Lepas tu, inilah hasil menunjukkan kita dah monyet satu atuk dia. Aduh, gila tu. Tak, kau nak ngaku monyet seorang, kau ambil lah seorang. Kita tak nak pun benda tu. Tiba-tiba kata kita monyet dengan sama. Apa hal? Ada baru ni yang dia tunjukkan. Tak ada T-Rex tu kan, ayam yang pupus je. Kalau ayam punya rangka dan sebagainya, tunjuk balik, macam T-Rex lah, yang sayap dia pendek tu kan. Lepas tu Arnab, tengok macam ni, apa sekian, rupanya Arnab. Apalah pelik benar. Dia nak juga bayangkan. Lepas tu kenapa binatang tu pupus? Ada meteorit jatuh. Lepas tu yang lain tak mati sebab apa? Tak ada jawapan. Pupus sebab apa? Sebab tarik bintang jatuh, lalu semua perubahan iklim, semua binatang mati. Ice Age. Lepas tu macam ni, datang ada hidup pula. Tak ada jawapan. Mana jawapan? Ni kelakar dia sikit. Jangan percaya sangat orang ni, sewil. Ada lah.
Okey. Soalan kuliah jadi kawasan kan. Dia punya tempat dia. Jadi budak yang saya sembang tu, dia last kali dia kalah hujah, nangis. Kenapa lah orang semua tak setuju dengan saya? Kau gila ke? Mak saya pun pandang saya, memanglah mak kau pandang kau macam ni. Dia naik suara lah. Lepas saya tanya abang dia yang bawa datang jumpa saya. Lepas seminggu, apa cerita? Entah ustaz, bagi pil, elok je. Dia sebenarnya benda tu ada wire putus dalam kepala. Macam juga orang yang kata nak berhantu-hantu ni pun sama juga, bagi pil, hilanglah hantu dia. Dia kadang benda tu lebih pada jiwa. Hormon tak stabil, masalah. Bukannya dia ni pun apa bagus sangat. Kalau dia betul nampak benda gaib, dia patut nampak korin dia dulu. Korin ada sebelah. Barulah betul nampak benda gaib. Ini tidak. Kan? Nampak dekat atas pokok, nampak dekat tepi pintu, nampak dekat ujung sana. Yang dekat awak nampak tak? Tak nampak. Dekat saya? Tak nampak. Tak betul lah. Kalau dah buka tu, nampak semua lah. Apa tak nampak lagi? Pelik-pelik. Baik. Dia kata apa? Fa'innal hurufal mufradi wal jam'i fi hadainil mithalaini muttahidatun wal ikhtilafu bainal mufradi wal jam'i innama huwa fi syakliha. Okay, dia kata apa? Kerana sesungguhnya huruf-huruf mufrad dan jamak, pada dua contoh ini, iaitu asadun usudun dan namirun numurun, muttahidatun, satu, sama. Alif hamzah sim dal. Usud alif hamzah sim dal. Namirun nun mim ra. Numurun nun mim ra juga. Okey. Jadi contoh sama. Wal ikhtilaf, perbezaan bainal mufradi wal jam'i, di antara yang mufrad dan jamak, innama huwa fi syakliha, ia hanyalah pada barisnya sahaja. Itu asadun jadi usudun, tanpa sebarang perubahan huruf, hanya berubah baris sahaja. Wallahu a'lam. Cukup itu. Okey, siapa-siapa yang tak baca lagi, nanti tolong baca daripada atas tu sampailah. Panjang pula. Okey, sampai habis lah. Yang baca semua saya baca. Tapi saya akan soal dulu yang siapa tak baca lagi dulu. Jangan hilang pula. Okay. Surat 28 sampai penggal pertama. Cuba baca dulu. Sebelum kita datang kelas baca sendiri dulu. Try letak baris. Kurang-kurang kita tahu apa, anggarkan bunyi dia. Sebelum kita mula baca betul apa makna, kita tahu dulu perubahan. Jadi okay, ada 6 perubahan dia akan share kita. Baru satu saja dia tunjukkan. Perubahan baris, tidak ada yang lain. Huruf tak tambah, tak kurang. Tapi baris tukar. Okey, baik. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan? Hilang. Tadi aku nampak 3, ada orang ni. Hilang. Okey, tak apa. Baik, wallahu a'lam. Senyap semua. Dia kata dah banyak teknikal. Ya. Bila belajar nahu bahasa Arab, inilah dia jadi tajuk tu. Hari tu awal sengih-sengih lah. Sekarang ni jangan lari. Benda ni dah penting, serius. Kalau pada lari memang salah. Kalau dah tak datang, buka lah balik kita punya kelas. Kelas berakam kan, ada rakaman. Tengoklah balik. Bukan tak ada rakaman. Zaman dulu kalau ustaz cakap, habis-habis lah. Zaman sekarang dia kelentong pun kalau cek balik. Kan ada rakaman, okay? Baik. Jadi kita berhenti sini. InsyaAllah sambung lagi pada minggu akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab apa? Ala. Ada ala kan? Huruf jar. Allahumma salli ala Muhammadin. Tapi orang tak sedar biasa.
Lepas tu dia kata Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, dia mati terus. Terutama Syiah kan, mana dia bunyi? Tak ada bunyi. Jadi tak tahu, orang tak tahu dah bunyi dia apa. Soalan. Apa? Nak tahu satu kataan tu, jamak dia tu ikut format jamak muannats. Ini yang kena baca banyak. Kena baca banyak. Maksud dia baca banyak. Banyak membaca dan kita akan dapat. Sebab jamak taksir ni dia berdasar kepada penggunaan Arab. Kita tak boleh reka macam asadun jadi usad ke, asdad ke. Tak boleh. Tamarbutah, yes. Tapi dia jamak taksir. Dia adalah jamak taksir. Pasal asal dia punya talib. Talib. Bila jamak talabah. Nampak? Talib dia hilang. Talabah. Nampak? Talabah. Talib singular. Talibah singular. Talabah plural. Tapi dia punya talabah ni masuk jantan betina. Tak sama. Sebab sebut cuba dengan sebut talib. Ni talabah. Tak sama. Dia berubah, okey? Apa? Jangan ni. Takut.